kita merasakan bahawasanya Islam itu hanya dimiliki oleh umat Islam. Saya tak pasti di Singapura, tetapi kalau di Malaysia, sebahagian daripada umat Islam kadang-kadang berfikir bahawasanya Islam ini hanya untuk orang Islam. Maka bila ada orang yang bukan Islam masuk ke dalam masjid, bisinglah orang Islam. Bila ada orang bukan Islam memetik 2-3 ayat daripada Al-Quran dalam ucapan dia, maka bisinglah orang-orang Islam. Sedangkan yang bising itu kadang-kadang masjid pun dia tak masuk. Yang bising itu kadang-kadang Quran pun dia tak baca. Tapi apabila dia melihat ada orang bukan Islam masuk ke dalam masjid, ada orang bukan Islam cuba memetik 2-3 ayat Quran sebagai untuk pengajaran, dia bagi ucapan, dia petik 2-3 ayat Quran, dia kata Islam juga sokong benda ni, dia marah. Kerana dia ni ada sifat Islam hanya untuk muslimin. Ini adalah salah faham yang mesti diperbetulkan, yang mesti untuk dijernihkan semula. Kerana Nabi SAW diutuskan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutuskan kamu wahai Muhammad melainkan untuk kamu jadi rahmat bagi sekalian alam. Sebab tu guru saya masa saya buat master di UIA, saya belajar satu subjek dengan Profesor Dr. Kamal Oniah, Comparative Religion, perbandingan agama. Dia sebut satu benda yang saya rasa bagus. Dia kata, sesiapa yang mengatakan Muhammad ini hanya untuk umat Islam, maka dia seolah-olah telah downgrade. Dia seolah-olah telah merendahkan martabat Nabi. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak utuskan kamu wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat kepada sekalian alam. Maka syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini bukan syariat yang hanya khusus untuk orang Islam. Sebab itu Nabi dalam banyak hadis dia sebut, "Man qatala muahidan lam yarah rahiyatal jannah." Sesiapa yang membunuh orang bukan Islam yang ada perjanjian damai dengan orang Islam, maka dia tak dapat cium bau syurga. Dia tak dapat cium bau syurga. Sebab apa? Sebab Nabi memberikan rahmat walaupun kepada orang yang bukan Islam. Selagi mana dia ada perjanjian dengan pemerintah orang Islam, maka selagi itu kita kena tunaikan janji. Ketika mana Nabi diutuskan sebagai Rasul, Nabi bukan hanya nak jaga hak-hak manusia, sama ada dia Muslim ataupun non-Muslim. Nabi juga nak jaga hak haiwan. Kan ada dalam hadis Nabi sebut yang sahih, Nabi sebut, "Dakhalatil mar'atu fi hirratin habasatha wa lam tut'imha." Masuknya seorang perempuan kerana dia kerana seekor kucing yang mana dia kurung kucing ni dan dia tak bagi makan pada kucing ni sampai mati kucing ni. Maka perempuan ni masuk neraka. Hanya semata-mata seekor kucing. Kerana Nabi menjaga hak kucing. Bukan hanya sekadar itu. Bukan hanya nak jaga hak haiwan. Nabi juga jaga environment. Nabi jaga persekitaran. Sebab itu dalam hadis riwayat Abu Daud, Nabi SAW bersabda, "Man qata'a sidratan fi falah, sawaballahu ra'sahu ilan nar." Sesiapa yang memotong ataupun menebang pokok-pokok sidrah. Pokok sidrah ni pokok bidara. Orang Singapura panggil apa pokok bidara? Bidara lah kan? Sesiapa yang memotong pokok bidara yang tidak ada hak, dia tak ada hak nak potong. Fi falatin, yang mana dia potong tu betul-betul di tengah-tengah padang pasir. Ada sebatang pokok bidara dekat tengah-tengah padang pasir. Sawaballahu ra'sahu ilan nar. Allah Ta'ala akan ambil kepala dia. Dia potong tanpa izin. Dia potong tanpa sebab, tanpa ada kepentingan, saja-saja pergi potong. Allah Ta'ala akan ambil kepala dia. Allah Ta'ala akan hadapkan dia ke neraka.